Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas Bahasa Melayu bersama saya, Cikgu Nur Arif. Kita teruskan lagi pembelajaran kita dengan latihan idea utama dan idea sampingan. Apa itu idea utama? Idea utama ialah idea penting pada setiap perenggan dalam petikan. Jadi, setiap perenggan ada satu idea penting. Biasanya, ayat pertama setiap perenggan. Ayat pertama setiap perenggan. Jadi, biasanya idea utama ni, setiap perenggan akan ada satu idea utama, iaitu pada ayat yang pertama. Itu ialah kebiasaan untuk idea utama. Selepas idea utama, ada pula idea sampingan. Jadi, apa itu idea sampingan? Idea yang menyokong idea utama. Tadi kita dah belajar idea utama tu di permulaan perenggan, ayat yang pertama. Kemudian, ayat yang selebihnya adalah untuk menyokong idea utama, dipanggil idea sampingan. Kita boleh gunakan idea sampingan ni sebagai contoh, kesan ataupun akibat daripada idea utama. Mari kita lihat contoh pada buku teks jilid 2, muka surat 56. Petikan yang diberi adalah rumput Napier. Kita baca sama-sama. Perenggan yang pertama bermula daripada ayah sehingga tersebut. Ayah Kok Bun termenung apabila melihat tanahnya yang terbiar di hujung kampung. Beliau ingin mengusahakan tanah tersebut. Jadi, idea utama biasanya pada ayat pertama. Ini ayat pertama, ayat mula-mula. Dalam setiap perenggan. Jadi, ini perenggan satu. Ayat mula-mula dia ialah ayah Kok Bun termenung apabila melihat tanahnya yang terbiar di hujung kampung. Jadi, dalam ayat ni ada idea utama. Tidak perlu salin semua. Tulis idea utama yang boleh difahami. Dia nak cerita pasal apa? Nak cerita pasal ayah Kok Bun yang termenung melihat tanahnya terbiar di hujung kampung. Dia nak beritahu ada tanah terbiar di hujung kampung. Jadi selepas daripada ayat pertama, masuk ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, itu semua adalah idea sampingan. Jadi idea sampingan ni boleh ada banyak ayat. Idea utama ni satu ayat, iaitu biasanya pada mula-mula perenggan, ayat pertama. Okey, faham? Kita lihat idea sampingan, ingin mengusahakan tanah tersebut. Okey, perenggan kedua. Dari Kok Bun sehinggalah bersetuju. Kok Bun telah memberikan idea kepada ayahnya. Idea itu amat bernas sekali. Bapa Kok Bun bersetuju. Jadi idea utama ni ada pada ayat yang pertama. Ayat pertama ialah Kok Bun dia memberikan
idea. Jadi idea sampingannya, idea itu amat benas, bapa Kok Bun bersetuju. Jadi awak boleh tulis salah satu ayat idea sampingan ini. Bapa Kok Bun bersetuju. Itu ialah idea sampingan untuk idea utama perenggan kedua. Seterusnya perenggan ketiga, mereka menanam rumput Napier. Rumput ini amat sesuai untuk ternakan seperti kambing, lembu dan ayam Belanda. Rumput Napier digemari ternakan kerana mengandungi air yang banyak dan teksturnya lembut. Rumput ini mendapat permintaan yang tinggi. Okey, perenggan ketiga ni panjang. Jadi idea utamanya masih lagi pada ayat yang pertama. Mereka menanam rumput Napier. Dan idea sampingannya adalah selebihnya ni. Jadi awak boleh pilih idea sampingan yang sesuai. Jadi cikgu pilih idea sampingan dia ialah sesuai untuk ternakan seperti kambing, lembu dan ayam Belanda. Terusnya perenggan yang keempat. Rumput Napier cepat membesar dan berprotein tinggi. Rumput ini boleh dituai selepas 30 hari ditanam. Keluarga Kok Bun menjual rumput ini kepada pelanggan. Mereka berjaya untuk menjual sebanyak 1,000 kilogram batang dan 3,000 kilogram daun rumput Napier setiap bulan. Pendapatan mereka mencecah sehingga RM2,300 Malaysia sebulan. Jadi idea utama masih lagi permulaan perenggan ayat yang pertama. Beritahu tentang rumput Napier yang cepat membesar dan berprotein tinggi. Jadi idea sampingan dia nak menyokong yang kata pokok ni cepat membesar, pokok ni bagus. Dia tulis di sini idea sampingan. Antaranya boleh dituai selepas 30 hari ditanam. Dan perenggan akhir, ayah Kok Bun telah mengajak penduduk kampung lain mengusahakan tanaman rumput Napier. Mereka bekerjasama, kini tiada lagi tanah terbiar di kampung tersebut. Perenggan akhir ni nak beritahu yang ayah dia ni dah berjaya, kemudian dia ajak pula penduduk kampung yang lain dan akhirnya tiada lagi tanah terbiar di kampung tersebut. Jadi idea utama perenggan yang akhir ni, idea utama adalah mengajak penduduk kampung lain mengusahakan tanaman. Dan sampingannya nak sokong cerita dia ni, tiada lagi tanah terbiar di kampung tersebut. Jadi inilah cerita tentang keluarga Kok Bun menanam rumput Napier. Keluarkan buku tulis garis 1, tulis hari, tarikh, teks jilid 2, muka surat 56. Tajuk adalah rumput Napier. Gariskan. Cikgu nak awak tulis di bahagian tepi, di tepi garisan ini, P1 iaitu perenggan 1 ataupun perenggan yang pertama. Kemudian IU ini maksud apa? Idea utama. Idea utama dia titik bertindih. Awak tuliskan semula idea utama yang telah cikgu sebutkan tadi. Yang ni buku teks dia dah bagi, melihat tanah terbiar di hujung kampung.
Kemudian idea sampingan pun dia dah beri, ingin mengusahakan tanah tersebut. Kemudian perenggan yang kedua, tuliskan semula idea utama yang cikgu dah sebutkan tadi dan idea sampingan sehinggalah perenggan yang kelima. Seterusnya, buku aktiviti jilid 2, muka surat 62 dan 63. Aktiviti 2, baca dan gariskan idea utama, kemudian kotakkan idea sampingan. Okey, seperti contoh, kita baca dulu, tajuk adalah rumput barli. Musa pergi melawat gurunya, Cikgu Rahim, yang telah bersara. Kini beliau penternak lembu yang berjaya. Untuk contoh ini, dia berikan idea utama itu adalah tentang Cikgu Rahim, seorang penternak lembu. Jadi, contoh ni dia tak gunakan idea utama pada ayat yang pertama. Tapi idea utama tu dia letak pada ayat seterusnya. Dan kemudian dalam ayat yang sama dia letakkan idea sampingan. Idea utama dia Cikgu Rahim peternak lembu. Idea sampingannya peternak lembu yang berjaya. Untuk perenggan yang kedua, Cikgu Rahim pernah menghadapi masalah kekurangan bekalan rumput. Oleh itu, beliau menanam rumput untuk lembu-lembunya sendiri. Jadi, untuk perenggan yang kedua, kita buat macam biasa. Idea utama ada pada ayat yang pertama. Dia nak beritahu yang Cikgu Rahim ni menghadapi masalah kekurangan bekalan rumput ataupun masalah kekurangan rumput. Jadi kesan daripada kekurangan rumput tu, datanglah idea sampingannya iaitu beliau menanam rumput untuk lembu-lembunya sendiri. Berdasarkan arahan ni, dia suruh gariskan idea utama, kotakkan idea sampingan. Tapi contoh cikgu beri ni, cikgu beri gariskan ikut warna. Kalau awak buat nanti, awak kotakkanlah idea sampingan. Hijau ni idea utama, merah ni idea sampingan. Cikgu Rahim menanam rumput barli secara hidroponik. Rumput ini ditanam tanpa tanah. Jadi, rumput ini bebas daripada bahan kimia. Idea utama ada pada ayat yang pertama iaitu menanam rumput barli secara hidroponik. Dan idea sampingannya, awak boleh gabungkan dua idea sampingan ni. Ditanam tanpa tanah dan bebas daripada bahan kimia. Seterusnya, dengan ruang seluas gelanggang badminton sahaja, Cikgu Rahim dapat menghasilkan rumput tersebut. Oleh itu, penanaman rumput ini tidak membazirkan kawasan. Untuk perenggan ni, ayat yang pertama ni dia buat ayat songsang. Dia mulakan dengan. Jadi awak boleh tulis rumput dihasilkan dengan ruang seluas gelanggang badminton. Awak boleh tukarkan ayat tu. Rumput dihasilkan dengan ruang seluas gelanggang badminton. Dan idea sampingannya tidak membazirkan
kawasan. Dia rumputnya banyak, tapi luasannya hanya gelanggang badminton. Kecil je tempat dia. Seterusnya, rumput ini mempunyai kadar protein dan tenaga yang tinggi. Rumput ini sesuai untuk lembu, kambing dan biri-biri. Idea utamanya adalah kadar protein dan tenaga yang tinggi. Sampingannya sesuai untuk lembu, kambing dan biri-biri. Akhir sekali, kini Cikgu Rahim tidak menghadapi masalah kekurangan rumput untuk ternakannya. Beliau dapat menghasilkan rumput tersebut dalam tempoh 8 hari sahaja. Idea utama, tidak menghadapi masalah kekurangan rumput dan boleh menghasilkan rumput dalam tempoh 8 hari sahaja. Berdasarkan muka surat tadi, awak dah gariskan, awak dah kotakkan. Jadi cikgu nak awak tulis semula idea utama mengikut perenggan. Tulis idea sampingan pun ikut perenggan. Perenggan 1 dia dah bagi, perenggan 2, perenggan 3, perenggan 4, perenggan 5 dan perenggan 6. Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.